Assalamualaikum warahmatullahi semua, apa khabar? Dan harap mereka semua sihat lah ya. Okey, hari ni dia nak kongsikan pengalaman dan pengalaman dan kena kuarantin dekat salah satu hotel kat Kuala Lumpur lah. Dan balik daripada Saudi dia balik pada Saudi pada 7 bulan lepas. Okey, hari ni dah hari kedua boleh lah kena kuarantin macam tu. Okey, masa dan balik tu hari kiranya kapal terbang khas lah daripada yang hasil daripada kerjasama kerajaan Malaysia dengan Saudi Airlines lah. Okey. Nama dia tersolid dah dapat masuk last minute lah, maknanya konsulat beritahu dan boleh balik 7 bulan dengan grup 7 bulan. Lepas tu dia suruh dan tunggulah Saudi Airlines telefon. Okey, Saudi Airlines pendekkan cerita, Saudi Airlines pun telefon. Bila Saudi Airlines telefon tu maknanya dia boleh tiket online lah dia boleh tiket online, maknanya kena bayar lebih kurang 6,800 lebih macam tu. Tapi tu tak kisahlah kan, sebab yang penting dapat balik. Okey. Dan pun pack barang hari yang sama dapat beritahu kan, dia urus dengan syarikat apa semua kan, uruskan visa maknanya exit re-entry visa, sebab dan ada iqamah Saudi jadi mana kita nak balik tu kena ada exit re-entry visa, dan pun apply exit re-entry visa through company, bayarlah ada certain amount dan bayar, lepas tu balik. Okey, siap malam tu. Lepas tu maknanya bincang dengan syarikat, mana syarikat sediakan driver, tetapi driver kena ambil surat ronteh sempadan kan, maknanya antara Makkah nak pergi ke airport tu ada lebih kurang 2 boleh checkpoint macam tu. Jadi mana surat terpenting, jadi driver uruskan surat tu dapat. Dipendekkan cerita, malam tu kita bergorak lah, seboleh malam tu kita bergorak, maknanya daripada Arafah dan duduk kat Arafah. Sebelum tu dah kena kuarantin dekat 3 bulan lah, 2 bulan setengah macam tu, dengan sebab dan kerja dengan syarikat Cina. Jadi Cina belajar daripada negara dia lah macam mana nak kuarantin orang tu, macam tu lah dia kena kuarantin. Tadi kena kuarantin, tak boleh pergi mana, tak boleh keluar pagar, duduk ke dalam compound tu. Tapi bolehlah, kawasan tu besar kan, boleh jogging apa semua lah, lebih kurang 4 km persegi macam tu. Makan semua ada sedia kat kantin, ataupun makanlah apa yang ada. 2 bulan setengah tu, masa tu dah ada sekali penerbangan tu dah miss dah sekali kan. Lepas tu kali ni Alhamdulillah dapat. Jadi dia pun uruskan, pendekkan cerita, diuruskan semua. Driver seboleh malam kita bertolak daripada tempat dia duduk lah ke Arafah tu, depo Arafah. Sampailah ke airport, sampai airport tu tak ada orang lah. Nak ambil air zam-zam pun tak boleh, tutup kan, tempat air zam-zam pun tutup, kedai tutup apa semua. Dan bawa bokal lah, bokal tang bilik kan, nak wasit macam tu kan. Okeylah, urusan senang, dan bawa extra luggage pun tak kisah pun kan, sebab orang tak ramai malam tu, sama dengan Dan tu. Dan dipahamkan ada lebih kurang 100 seboleh orang lah macam tu. Maknanya penduduk Malaysia yang duduk dekat Saudi lah, yang duduk dekat Madinah, dekat Jeddah, duduk dekat Makkah kan, duduk berbagai tempat daripada Saudi tu. Sebab penerbangan tu daripada Jeddah pergi ke Dammam ke KL. Jadi di Dammam pula ambil lah penduduk Malaysia yang duduk di Dammam, Khobar, dan duduk di Riyadh apa semua, angkut sekali kan, angkut sekali. Siapa-siapa yang nak balik, siapa-siapa nama naik itu dapat balik lah, angkut sekali. Okey, dipendekkan cerita, sampailah ke airport KLIA sampai pukul 8.30 malam. Dah agak dah, memang kono kotak betul lah, makna saringan nak dibuat tu. Jadi bila sampai, kapal terbang pun dah landing dan berbagai semua, kita kena tunggu lebih kurang setengah jam, dia orang buat persediaan kat luar apa semua. Kita keluar tu pun dah start kena dah kalau dah penjarakan apa social tu dah ada, social distancing tu dah ada lah, makna 1 meter tu. Jadi kita pun berjalan ikut berbaris 2 barisan macam tu. Sampailah tempat kereta api tu kan, sampai kereta api tak ada, kereta api golap, airport tu golap, tak ada. Tunggu bas datang angkut. Bas angkut bawa pergi main building, bangunan utama airport. Okey, kat situ kita dah start lah berbaris. Dia dah ambil suhu apa semua kan, dengan thermal kamera apa semua tu ambil. Lepas tu kita berbaris, daftar nama apa semua, ikut lagi giliran masing-masing. Sampailah dah isi borang apa semua tu. Bila kita dah isi borang apa semua tu, tunggu pula untuk buat swab test kan. Kali pertama kan pengalaman swab test, dengan cerita nenek moyang takut lah swab test lah, susah lah apa semua kan. Cucuk kat hidung, cucuk kat mulut, bagai lah apa semua macam tu.
Kita pun duduklah tunggu sampai swab test. Sebab motor susah. Jangan nak ngado-ngado kau nak apa, nak kena quarantine swab test kan. Memanglah sakit sikit. Masuk ke hidung tu memanglah dia jolok hidung. Kita sadar jolok hidung kan, tahulah kan. Jolok hidung, lepas tu masuk ke mulut tu macam nak muntah betul. Kan dia jolok sampai ke pangkal tokak tu. Okey, dia ambil, lepas tu settle dah apa semua tu, kita pun pergi check kat immigration. Kita check out kat immigration, berbaris tunggu kat luar pula dalam kumpulan. Dalam kumpulan lah. Kita dalam kumpulan, dibagikan kumpulan 6 boleh orang. Dia tak tahu mana nak dihantar lah. Masa tu dia tak tahu kat mana nak hantar. Dia mikir kan mungkin dia hantar ke Akep ke, mungkin ke hotel mana-mana ke, kan dengan cerita ke kluster Kayangan ni, manalah tahu kau dia hantar ke hotel best-best macam tu lah. Dalam kepala otak tu mikir kat benda tu sebenarnya. Jadi bila tanya security tu kan, security entah dia pun tak tahu, dia kata. Dan masa kita tengah tunggu bas tu, tanyalah seorang polis kat situ. Dia kata, dia orang cerita kumpulan ni daripada Saudi ni kalau hantar ke hotel ke Bukit Bintang. Tapi dia tak tahu hotel mana lah. Mungkin lah Hotel Royal, dia kata macam tu. Okey lah, kalau macam tu tak apalah, hantar Bukit Bintang. Dan sebenarnya kan kalau boleh biarlah hantar dan ke Ilkap kan sebelah rumah kan macam tu. Senang nak balik kan. Tapi tak boleh, kita tak boleh pilih. Okey, naik abah dia atur kan, maknanya kita 6 orang, lepas jalan pergi dekat bas. Okey, letak barang setompet, dia sanitize kita kan, disombu kita dulu dengan apalah, dengan bahan-bahan apa sanitize lah, maknanya sanitizer tu kan, apa tak cakap ni 9 macam tu kan. Jadi maknanya bahan-bahan nyah kuman kan, nyah hapus virus macam tu. Bag pun kono, lepas tu angkat bag, dia orang angkat bag kan, geng-geng frontliner ni angkat bag tu ke dalam bas. Kita pun duduk dalam bas tu dan tengok tak adalah penjarakan selamat pun sebenarnya, sebab bas pun tak ramai, kita 6 orang kan duduk dalam bas. Kita tak tahu mana tuju, lama kat dalam bas lah, hampir 1/2 jam macam tu dalam bas. Hantar sampai hotel, rupa kosan ni dia hantar kita ke Bukit Bintang, salah satu hotel, boleh kata 5 star punya hotel lah kan, kat Bukit Bintang tu. Sampai kat Bukit Bintang, tunggu pula lebih kurang dalam setengah jam dalam bas, sebab ada 2-3 bas. Tapi yang best kita orang tu lebih kurang dalam 5-6 bas tu, mana ada polis lah escort, ada 2 polis escort kan, laju berdosuk pergi sampai ke Lumpur macam tu. Okey, sampai saya tunggu kita tunggu turn kita. Bila tunggu kita turn kita sampai, kita turunkan barang apa semua. Jadi geng-geng frontline ni tolong angkat barang-barang. Kau tahu barang banyak kan? Barang banyak. Jadi barang tu pun angkat barang apa semua, lepas tu bawa ke situ. Kita pun beratur kat giliran kita. Bagi kita punya IC atau pasport, dia orang registerkan kita. Lepas tu dia bagi kita kunci bilik kat situ. Ambil masa 45 minit kat proses tu. Sebelum kita masuk pintu hotel tu, benda-benda tu semua ke luar hotel. Lepas tu masuk pintu hotel tu, dia dah sanitize kita punya kasut apa semua kan, nak masuk dalam tu, maknanya orang yang tertentu dia boleh masuk, maknanya orang yang betul-betul diyakini, maknanya kan selamat lah, dengan baju, dengan dia punya kod frontline, dia punya kod, masuk bawa kita, dia hantar bilik. Dan dapat bilik 9 satu empat. Naik lift pun ada penjarakan sosial dan lift. Jangan nak ngado nak ramai, tak boleh dah, dia ada ikut. Satu lift tu 2 orang yang boleh isi dengan barang buat naik, hantar tingkat 9. Alhamdulillah 2 boleh setengah baru dia dapat bilik. Baru dia dapat kunci bilik, duduk 2 boleh setengah tu dan tengok bilik. Alhamdulillah bilik memang okey lah, 5 star kan, 5 bintang kan bilik. Dan pun tak ada fikir benda dah terlampau latih kan. Dan fikir maknanya macam mana nak solat jamaah takhir, maghrib, isyak, lepas tu solat tarawih bagai apa semua, dalam pukul 2 boleh tidur malam tu. Pukul 2 dan baru tidur. Lepas tu adalah dia bagi nasi sikit lah, siapa dia kata ni hari ni nasi tu, dia kata kan, hari lain tak ada. Dia bagi nasi goreng, sejomput lah nasi goreng tu, bolehlah makan. Alhamdulillah. Dan kapal ni tak ada, dalam kapal ni makna Saudi Airlines dia bagi kita bungkus sandwich macam tu dengan orange juice macam tu kan, kita bawa balik. Kita dah makan ke airport ni, kita dah selesai ke airport tak ada kedai. Airport tak ada kedai. Jadi kita pun selesai balik masuk bilik apa semua, pendekkan cerita. Malam tu sahur rasa dan tak sedar sahur malam tu dah kan. Rasa tak sedar malam tu sahur dah. Kan. Jadi besok pagi tu dia bangun tidur dan tengok okey dah selesai semalam tu, ada tingkap. Memang bilik tu ada tingkap. Rupa bilik tu memang ada tingkap, tetapi maknanya bangunan sebelah tu dinding lah. Ada bangunan sebelah kau tak nampak apa. Jadi makna bila kau buka lansir tu, kau tengok bangunan sebelah lah. Tak ada orang pun, tak ada orang boleh kat lama-lama ini tak ada orang kan. Jadi makna tengok bangunan sebelah, cahaya matahari pun kau tak nampak.
apa pun kau tak nampak kan, jadi kau duduk lah dalam tu, memang kau duduk terkurung dalam tu lah, maknanya kalau 4 hari lah macam tu. Lepas tu maknanya kau tak boleh keluar daripada pintu bilik pun. Pintu bilik pun kau tak boleh keluar, kau duduk je sesuanya, antok-antok kau duduk dalam tu macam tu. Buatlah kau jaga, pandai kalau kau nak buat apa. Apa kau nak jadilah, pandai lah kan. Kau jagalah kesihatan kau dalam tu macam tu. Maksudnya lah kan, jadi dalam tempoh hari-hari yang dia lalui tu, makna dan buatlah aktiviti dan kan. Sebab kesanun tu kayak Mokah, kayak Tompet dan tu dah depo tu, dan dah biasa. Dah kena 2 bulan setengah karantin, tak ada ya kerja nak buat kan. Pagi-pagi exercise apa semua. Ada yang tahu yang kat sini. Bilik tu pun dan pun buat brisk walking, dan bilik tu berlari anak-anak daripada dinding ke dinding, pintu ke tingkap. Macam orang gila, macam gila kan. Tapi nak kena buat macam tu kan, kau tidak boring, tidak kau boring kan. Buat lepas tu habis kan, lapek lah. Alhamdulillah ikut jenjaraan dan biasa buat lah lebih dalam 7,000 langkah macam tu, 7,000 langkah steps kan. Lepas tu buat workout, buat sit up apa semua, dah berpuluh-puluh badan apa semua lepak kan, tengok apa layan WhatsApp group kan, tengok YouTube apa semua kan, barulah bersih di mandi, solat zuhur apa semua, duduk nunggu. Buatlah kita punya aktiviti, penuh lah aktiviti kita supaya kita tak boring kan benda tu. Tapi itulah macam itulah setiap hari sampailah hari ke-7 tu dia rasa lomeh bona, lomeh. Dia rasa lomeh, lepas tu hari tu dia tak boleh nak cakap macam mana, dia ngobrol lah mati, dan hari ni dia nak pindah bilik juga. Dia nak minta juga bilik yang ada view, yang ada pemandangan luar kan. Kat sini makan sudah, makan tak ada masalah pun. Walaupun makan tu sama macam beli kedai mamak, mana bungkus letak depan pintu kan, macam tu lah. Walaupun 5-star hotel tak ada, jangan nak mogah-mogah, tak ada buffet, tak ada apa benda, janganlah kau nak mimpi benda tu, tak ada. Tapi maknanya makanan tu dia bagi masakan kita, masakan Malaysia lah, sedap lah masak kan. Mana bungkus kita buat masuk bilik, lepas kita bontang elok-elok saprah kita kan, tu lah sendiri, buat sedap sendiri lah makan kan, apa yang ada. Semua adalah air, boleh masak apa semua ada, Nescafe, creamer tu semua adalah, alhamdulillah. Jadi hari ke-7 tu dia rasa tak boleh poi dah, dan bangun tidur dia dah termenung depan katil kan, nak buat macam mana ni kan, kau nak buat dah, walaupun kau dah brisk walking apa semua tu kan, kau rasa tak jam. Tak jam, tak boleh macam mana. Dia tak tahu kalau orang sakit darah tinggi macam mana, dia tak tahu nak bayangan. Dan ni sebab ada thyroid kan, jadi ada kan kadang nervous tu datang, berdobar-dobar datang macam tu kan, lepas tu menginggil datang. Tapi benda tu kita dah tahu kita punya masalah tu, jadi benda tu boleh overcome sendiri lah, kita boleh atasi sendiri benda tu. Kita dah tahu dah macam nak raya kan, okay. Dan pun tak boleh, dia dah nekat dah. Dan kau nak beritahu juga dia nak pindah bilik. Sebab dia nak bilik, dia tak teraya dah. Bangun tidur, tengok lampu, maknanya kena lampu bilik yang menerangkan bilik macam tu lah. Sebab bangunan sekolah tu kan, doket pun lah bangunan sekolah hotel tu kan. Jadi benda tu memang golap kan. Jadi kita pun tak daya, buntu, kepala tak jalan, otak tak berjalan macam tu. Nak menulis pun idea tak masuk apa semua kan. Nak pelontang atas katil, terduduk kat kerusi apa semua kan macam tu. Okeylah, dia pun beritahu kat salah seorang sekretariat, maknanya head bahagian hotel, dan beritahu kat dia, please consider, dia nak pindah bilik kan, dia nak ada bilik ada view, sebab dia tak boleh, sebab kalau lama macam ni dia tak tahu apa jadilah, sebab dengan kesihatan, dengan masalah thyroid, yang ada my thyroid ni, dan mudah kat pressure sebenarnya dekat situ mana kita totokan macam tu, berdobar tak tentu arah macam tu kan. Jadi dia kata kono beritahu juga dia nak pindah bilik hari ni juga, macam mana pun nak pindah bilik macam ni. Lepas tu dia kata okey tuan, dia kata mana kita ambil maklum benda tu. Lepas tu tak lama lepas tu agak dia dah bincang, dia pun beritahu okey tuan, pack barang kan, pack barang. Dia kata makna tuan dia orang luluskan tuan pindah bilik. Okey, dia pun tak tahu bilik mana nak pindah, tapi yang dia harap dia nak tengok view je lah sebenarnya kan, nak view. Okey, dia orang pun dah tunggu, dan dia dah pack barang apa semua. Salah seorang frontliner telah datang. Frontliner telah datang, Syaril ko tak silap nama dia, budak cerasa, ada sembang sama dia. Dia pun bawa dia naik tingkat 10. Tingkat 10, lepas itu tingkat tukar, dan bilik tingkat 10. Bilik 10 lah. Apa itu dia masuk bilik tu, sah bilik nek moyang lah, bilik nek moyang selesa lah dengan bangkal 5 star. Mungkin di bilik tu bilik suite lah kan. Tweet ke bilik super delight kan, dia tak kisah dia, yang penting dia nak ada view kan. Itu memang ada usah ada view. Cantik bilik dia, view kan, view adalah view, nampaklah Park Royal Hotel, nampak Berjaya Times Square, nampaklah monorail, nampaklah kereta-kereta bergerak, dongar lah bunyi-bunyi macam tu kan. Jadi sogar lah sikit hidup tu.
Jadi enjoy itu, makna malam lah, makna dah sampai waktu tu sebelum buka dah bagi dia bilik. Jadi tak sabar lah nak nunggu besok kan, tak sabar nak nunggu besok sebab nak tengok view, sebab dah lama tak tengok video. Okey, alhamdulillah dapat tengok view tu. Esok terbangun terus poi terakam kat tingkap tengok osah tu, memang sadap bilik kan. Okeylah dekat bilik yang sama pun alhamdulillah lagi bosan untuk dan buat brisk walking kan, tak macam bilik sebelum ni kan, jadi makna bosan lah sikit langkah dan tu. Jadi aktiviti tu dan buat macam biasa kan, makan lebih berselera lah. Jadi maknanya kan tak ada lah masalah rumit pun ada, tinggal lagi nak kena sesuaikan diri dengan keadaan kita terkurung dan tempoh 14 hari tu. Makanan alhamdulillah, makanan memang sedap. Makan tiap-tiap hari makan nasi, ada lok ayam. Memang lok ayam lah, average lok ayam setiap hari dengan berlainan style masakan. Ayam masak balado, ayam masak lemak cili api, ayam kurma. Sesekali ada jumpa ikan kan, ada jumpa ikan dia kacik-kacik, ikan macam tu. Sayur memang ada lah, buah-buah limau, apple ni ada lah seorang sebiji. Lepas tu kalau sahur dia bagilah yogurt apa semua kan. Air kotak memang ada tiap-tiap hari. Dia tak minum pun air kotak. Penuh peti air sana air kotak tu kan dia simpan kan. Boleh bawa balik buah tangan sebab Mekah itu kan dah tak beli tak sampai nak beli buah tangan. Apa pun tak bawa balik barang kan. Jadi adalah buah tangan COVID ni kan nak bawa balik air kotak untuk budak-budak macam tu. Lepas tu teruslah hari berlalu tu buat macam tu. Lepas tu ada satu hari tu dan pun bungkus baju dia nak basuh dah letak kat luar kan. Lepas tu dan telefon kat hotel dengan abang kan laundry, dan hantar laundry. Kosan ni tak ada laundry dah, memang servis laundry tu tak ada. Lepas tu dia kata tuan sabun ada kat bilik tu kan, jadi tuan basuh sendirilah. Dan pun basuh lah baju sendiri apa semua kan, basuh bawah shower tu kat tempat mandi tu. Sedap kan sekali kan kita buat benda-benda macam tu kan. Kalau tidak tu hantar kat lobby baju kan. Basuh sendiri baju. Lepas tu kita bersihkan bilik. Sampah hari-hari kena keluar, dia bokalkan plastik sampah apa semua, kita bersihkan bilik. Dan linen ni kan alih-alih tilam towel ni dia tukar 5 hari sekali kan. Jadi maknanya yang lain tu kalau kita nakkan tambahan toiletries kalau kita nak tambahkan teh susu apa semua tu, maknanya kita kena beritahu di awal-awal. Jadi alhamdulillah overall keseluruhan dia tak ada masalah pun sebenarnya kuarantin kat Malaysia, memang first class lah. Terima kasih kerajaan Malaysia lah, maknanya sampai lah masa grup dan ni datang duduk percuma lagi. Sebab baru hari ni terima berita mulai 1 Jun, maknanya orang yang kena kuarantin kena bayar 50%. Kena bayar 50%. Kalau hotel dia duduk ni dia kena bayar RM75. Kalau orang luar bayar RM150. Tapi dan duduk ni alhamdulillah semua free. Dan sini pun boleh buat special order untuk room service kan, nak makan apa tapi bayar, bukan kerajaan bayar. Jadi kerajaan dah banyak menanggung. Tapi maknanya keseluruhan dan rasa memang selesa. Dia rasa memang selesa, bilik dia bagi tu selesa dan kita pun selesa. Dan kita harap maknanya kalau orang-orang yang kurang sihat tu maknanya duduk kena jaga kesihatan betul-betul kan. Kena makan ubat elok-elok kan. Jangan ikut anbona monung, jangan ikut anbona maknanya memikirkan bila nak keluar kan. Maknanya kalau kita fikir macam memang kita stres. Kan buatlah apa yang patut kan, buat apa yang kau nak tidur lah sepanjang hari kau, ataupun cara kalau mampu buat macam tu kan. Kau tidak buatlah apa-apa yang patut, ada aktiviti orang luar tak boleh datang. Cuma maknanya apa yang kita boleh maksimiskan masa kita tu maknanya dengan membaca Quran kau kan, baca kitab kau. Dia ada bagi kitab Tafsir Rahman tu ada dia, siapa nak boleh minta dia bagi hadiah, sejadah dia bagi hadiah. Kemudian ada laptop, maknanya kita sibukkan diri kena menulis ke membaca ke kan. Dengan sibuk macam tu kita sadar masa kita akan berisi. Kalau tidak tak ada isi masa tu memang murung lah. Memang pun dia ada sediakan kaunseling untuk orang yang sini, dia ada sediakan kaunseling, dia ada bagilah maknanya dia ada bagi borang ke apa semua tu kita kena isi. Kalau perlukan kaunseling dia ada sediakan khidmat kaunseling. Kalau ubat habis beritahu dekat dia orang, maknanya dia orang akan cuba dapatkan ubat yang mana ada pada dia lah. Kalau tak ada pada dia akan cuba dapatkan daripada luar. Satu, dan tengok dekat sini ada sekali dia minta pisau, dia tak bagi pisau sebab kat sini tak boleh kan. Dan ngobangkan sebab dia ada bawa buah limau daripada Saudi kan, jadi dia nak motong tangan dia tak kuat kan, dia nak pisau, dia kata tak boleh cik tuan. Kalau tidak ambil limau dia ni potongan. Kalau ambil limau dia ni potongan, lepas tu hantar dia balik. Lepas tu lama dia tak bagi kak kan, dia ngobang tak ada 5 minit je. Kau tunggu kat luar bagi dia pisau dan potong-potong kan, lepas tu kau ambil lah balik pisau tu. Pun tak boleh juga macam tu kan. Sudah yang tu macam mana, sudah lama-lama dia minta, kalau tidak dengan barangkan limau dia ni tak pemakan lah sudah kan, takkan dia nak gigit limau tu pula kan.
Lepas tu dia rayu-rayu, lepas tu dia bagi, tak apa cik, kita bagi encik free pisau dinner. Dia katakan tak apalah, pisau dinner ke pisau apa kan kau bagilah, asalkan dia boleh potong buah limau ke yang dia bawa, lemon yang dia bawa. Dengan kan lemon ni kan bagus untuk back covid kan, mestilah kau nak potong kan, macam tu. Lepas tu dia hantar kat lah, dia bagi dia lemon. Lepas tu ada lagi lah beberapa request yang dia minta kan, alhamdulillah tak ada masalah apa semua. Jadi so far memang tiap-tiap hari dia akan datang ambil suhu badan. Suhu badan dia akan datang ambil setiap pagi dalam pukul 10 semboleh sampai ke bilik dan dia ambil suhu badan. Jadi dalam tempoh kita duduk ni, mula-mula sampai tu dah ada swab test sekali ke airport. Kemudian lepas 10 hari ada swab test sekali lagi. Swab test final lah. Tu kita dah buat 2 hari lepas, jadi result akan keluar lagi 2 hari. Jadi lepas result tu keluar baru kita tahu sama ada kita akan balik ataupun tidak. Kalau ikut jadual 22 bulan kita akan check out. Katakan check out, jadi maknanya kita, orang yang doket mana suruh family datang ambil, orang yang jauh maknanya dia uruskan kenderaan dia sendiri, pengangkutan dia sendiri, maknanya pihak sekretariat akan hantar dekat stesen bas berhampiran atau stesen kereta api berhampiran. Selanjutnya dia orang kena atur sendiri. Jadi overall alhamdulillah, maknanya tak ada masalah, tempat kuarantin sangat selesa, makanan sangat sedap, dan dengan internet pun ada lah, mau wifi pun ada, TV pun elok. Jadi cuma kita tu kurang dalam bilik. Jangan nak kadang-kadang main kat lobby, keluar kat lobby sebab lah kena warning. Dan itu hari keluar kat lobby, walaupun dah minta izin nak ambil barang tertinggal kat bilik 914 tu, lepas tu orang tu dah bagi, dia kata dah beritahu polis yang jaga tu, dan pergi copet-copet dan pergi naik bilik. Lepas tu ada terima mesej, dia kata polis, dia kata dia nampak ada orang keluar daripada tingkat 9 pergi tingkat 10. Dia khabar dia last warning, jangan ku buat lagi. Maknanya kalau dia dapat lagi, makna tindakan akan diambil. Makna dia lah tu. Dan lah tu sebab dia keluar waktu tu pukul 10 lebih kan. Jadi makna dia tu dah dapat izin tu saja, dia tajuk dalam grup, dia keluar dalam grup kita orang lah, supaya orang lain ambil tahu benda tu. Jadi memang tak boleh keluar. Meja dia letak hadapan pintu, maknanya makan akan letak kat atas meja tu, kita ambil sendiri. Bila time makan dia akan bunyi bell, dia akan bunyi loceng, kita pun akan ambil makanan tu. Jadi alhamdulillah, overall alhamdulillah semua tak ada masalah, semua okey. Jadi terima kasih kerajaan Malaysia, dan dalam kita pun selamat kat sini, dan insya-Allah kita akan berhari raya dengan keluarga, dan saya ucapkan selamat hari raya Maaf Zahir Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.